Susulan keputusan kerajaan untuk tidak melanjutkan pajakan tanah Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Bukit Nanas (CBN), salah sebuah sekolah tertua yang ada di Malaysia, ramai meluahkan rasa sedih dan tidak kurang juga tidak puas hati dengan keputusan tersebut. Bagi berkongsi lebih lanjut mengenai perkara ini, bersedia secara Google Meet Junaidah Ishak, dan beliau ialah Timbalan Presiden Alumni CBN. Selamat pagi Junaidah. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, selain soal sentimental, kenapa penting bangunan sekolah ini dipelihara, dan pada pandangan Junaidah sendiri sebagai seorang bekas pelajar di Konvent Bukit Nanas, mengapa kepentingan menjaga warisan sejarah seperti CBN ini masih kadang-kala sukar untuk kita lakukan? Okey, salam sejahtera. Terima kasih kepada Asra Wani kerana memberi peluang ini kepada saya. Okey, sebilangan besar masyarakat kontemporari mempercayai bahawa pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan warisan mereka, that means the preservation and conservation of our heritage buildings, amat penting untuk memenuhi keperluan seperti artistik, pelancongan, estetik dan untuk mewujudkan image positif landscape sesuatu bandar. So bangunan mercu tanda CBN, it exudes the aura yang menyumbang kepada identiti, budaya dan warisan ibu kota kita. So bagaimana kita dapat mewujudkan masa depan kita jika kita tidak dapat menghormati sejarah? So sekolah Konvent Bukit Nanas ini sangat penting bagi sejarah dan warisan Malaysia. Bangunannya seperti semua sekolah dan perguruan tinggi di dunia memiliki warisan tradisi pendidikan dan bangunan seni bina yang sangat unik. So bila kami dapat tahu dan membaca kenyataan media tempoh hari di mana pejabat tanah dan galan wilayah persekutuan telah menolak permohonan penyambungan tempoh pajakan tanah, kami amat terkejut dan sedih. So, setelah sekian lama pengurusan dan penyelenggaraan CBN dijalankan dengan baik sekali. So, dengan tidak memperbarui pajakan tanah, ianya seperti membuang kepentingan simbol bangunan sekolah CBN. Dan ini seterusnya akan memberikan persepsi yang tidak baik kepada pihak berkuasa. So to the viewers out there, anda tentu akan dapat merasakan kehilangan bahagian Kuala Lumpur yang sangat berharga dari sudut sejarah dan identiti kita. So apa itu Bukit Nanas tanpa bangunan bersejarah yang kini berusia 122 tahun? Seperti bangunan Mahkamah Tinggi lama, stesen kereta api lama dan Kelab Royal Selangor. Bangunan Konvent Bukit Nanas adalah lambang, part of the landmark of in Kuala Lumpur. So just like KLCC, misalnya, bangunan CBN perlu dihargai sebagai sebahagian daripada estetik bandar. Walaupun kita menikmati kemodenan Kuala Lumpur, kita masih perlu mengekalkan dan memelihara mercu tanda seperti ini dan pengaruh mereka yang pelbagai. So itulah yang menjadikan budaya dan masyarakat negara ini unik, kan? Okey, saya juga berasa kehilangan juga. Saya salah seorang daripada alumni Penang Free School, sekolah Inggeris tertua di Asia Tenggara, juga merasai kesan kehilangan daripada keputusan yang telah pun dibuat. Tapi sebenarnya kita nak juga pelajari ataupun ambil iktibar daripada sekolah-sekolah berprestij seperti ini yang telah pun dipindahkan ke lokasi lain. Sebagai contoh, Bukit Bintang Girls School BBGS yang kini dijadikan bangunan pavilion itu. Apa yang kita boleh ambil iktibar? Tidak dapat dinafikan bahawa para pengasuh sekolah yang berprestij seperti CBN, seperti BBGS, telah berjaya memberikan sumbangan positif yang berkekalan terhadap pembangunan negara kita ni. So ianya telah memainkan peranan penting dalam pendidikan wanita di Malaysia berkurun lamanya. So CBN adalah sekolah bantuan modal kerajaan. Jika sekiranya CBN diberikan pilihan sama ada berpindah atau menjadi sekolah yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan, ianya akan mempunyai reputasi karakter. Adakah ianya akan mempunyai reputasi karakter atau suasana pembelajaran yang sama? Tidak sama sekali. So institusi pendidikan seperti sekolah BBGS, sekolah St. Mary bukan saja dirobohkan secara fizikal, bahkan namanya dihapus dari sejarah Malaysia. So dalam banyak kes kita melihat bagaimana ketaksamaan yang wujud ini mendorong negara-negara membangun ke sudut yang kembali mundur. Kita patut berusaha lebih lagi untuk menunjukkan bahawa kita juga mempunyai pelbagai sejarah yang harus dibanggakan. So the government need to preserve all these iconic buildings and maintaining the branding, the uniqueness of the missionary schools di Malaysia ni. Dan bagi Junaidah sendiri, apabila keputusan itu telah pun dicapai, adakah
sikap masyarakat kita yang tidak melihat kepada bangunan-bangunan lama, legasi-legasi ini yang perlu dipelihara, dipandang remeh, ataupun sebenarnya ada perkara di sebalik itu. Kita melihat kepada bangunan-bangunan yang mempunyai struktur binaan yang lama, sejarah sebegini, tidak dikomersialkan secara baik untuk dijadikan sebagai produk pelancongan ke? Adakah perkara-perkara seperti itu boleh dilakukan sebenarnya, Junaida? Sebenarnya boleh. Cumanya kita tak tahu bagaimana, what is the policy and what is the move forward in terms of how to attract pelancongan, how to attract tourism towards the school. Because warisan itu sendiri, the uniqueness of the building, the heritage that it has dengan sekolah-sekolah ni is satu yang tak dapat digantikan lah. It cannot be replaced. And it cannot be diwujudkan semula. So either is here you maintain it ataupun dia tiada sama sekali. So itulah dia. And then talking about the legacy, sekolah-sekolah seperti ini, boleh saya sambung? Boleh, sila. Okey. Macam sekolah CBN ni, dia adalah salah satu sekolah yang tertua di Malaysia. Dengan multiracialnya, dengan pelajar dari pelbagai bangsa dan social status. So dari sekolah rendah sehingga sekolah menengah, anak cerita sikit pasal sekolah. Moto kami adalah tulus dengan fadilah, azam dengan bakti. So we inculcate that till now. So talking about the legacy kan, CBN mempunyai legacy yang tiada tolok bandingnya. Dari segi tradisi pendidikan yang baik dan cemerlang serta persekitaran pembelajaran yang unik. We are surrounded with jungle, the WKL Forest Reserve. So adakah CBN mecut pendidikan negara? I can confidently say yes. Dan Junaida, mungkin kata-kata akhir kepada semua pelajar dan juga bekas pelajar SMK CBN. Okay, sebelum tu saya nak tambah lagi sikit. Sila. I just want to stress upon the CBN punya core curriculum. Dengan tradisi pendidikan dia, budaya dia dan warisannya, telah menghasilkan exceptional women leaders. Ramai warga negara terbaik, wanita negara telah dihasilkan daripada sekolah tersebut. And it goes across the board dalam pelbagai sectors dan industri. So, kata-kata akhir, once a CBNer, always a CBNer. So, warga CBNers in our society today, mereka ada di dalam negara ataupun di luar negara, setapak bangunan bersejarah yang kita duduki selama ini, hopefully is be maintained. So kita punya petition Save CBN campaign telah diviralkan dengan hashtag Save Konvent Bukit Nanas. So dalam masa 2-3 hari ini we have received thousands, berpuluh ribu signatures. Terima kasih juga saya nak kepada semua yang memahami situasi CBN, solidariti dan sokongan daripada sekolah St. John's, Victoria Institution, LASALLE dan semua sekolah konvent di seluruh Malaysia. Thank you so much. Sokongan anda amat kami hargai. So on behalf of all current and former CBNers, saya harap agar pihak Land and Mines, iaitu Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, mempertimbangkan kembali keputusannya untuk dengan memperbaharui pajakan untuk jangka masa yang panjang atau yang lebih baik lagi, memberikan tanah hak milik kekal lokasi Konvent Bukit Nanas yang sedia ada ini agar sekolah kami dapat terus menghasilkan yang terbaik di negara ini. Terima kasih.